Tuan Azfar Badrul. Assalamualaikum. Boleh Ustaz jelaskan sedikit tentang gantung lukisan bernyawa di rumah? Hari itu kita panggil Ustaz Farid Masri dan Ustaz Farid Masri telah menjelaskan tentang pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa haram menggantungkan surah, gambar di rumah. Sebab hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang surah itu jelas. Itu pandangan daripada Ustaz Farid Masri dan itu pandangan jumhur. Salah satu daripada dosa-dosa besar juga tak silap saya. Saya baca. Tapi jangan berhenti lagi. Ni kita ada penjelasan panjang sikit ni. Bukan penjelasan lah, sembang-sembang panjang sikit. Tak mana lah. Gambar, ada isu gambar ni berkaitan tentang dosa-dosa besar ni. Ni 209. Dalam kitab Al-Kabair, muka surat 209. Tengok Ini adalah hadis-hadis yang digunakan oleh kelompok yang mengatakan bahawa menggambar, menggantungkan gambar itu adalah haram. Dan kalau ambil pendapat ni, tak boleh ada pelukis. Pelukis-pelukis tu tak boleh. Kan kartun-kartun tak boleh. Tak boleh Nabi kata, man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafiqin. Sesiapa yang menggambarkan satu gambar makhluk hidup, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan roh padanya pada hari kiamat, padahal dia tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Nabi kata lagi, asyaddud nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwiruna yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling teruk azab dia pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Okey. Alamak. Dekat Facebook minta maaf kan. Ada kat Facebook tak boleh ni. Okey, jap. Okey. Orang yang paling teruk azab dia pada hari kiamat adalah orang yang musawwirun. Dikatakan kepada mereka, hang hidupkan balik yang hang yang dah mati tu. Yang hang lukis tu, yang hang buat tu. Jadi perkataan surah disebutkan di situ, surah, gambar. Jadi kalau kita ambil surah itu gambar dan hari ni pun kita mengatakan surah pada itu gambar, maka kita akan kata betul lah. Betul lah yang dipakai oleh jumhur ulama yang mengatakan bahawa ia haram. Tetapi Dr. Said Kamali dia tak setuju dengan pendapat tu. Dan saya cenderung pendapat ni, Dr. Soqardawi juga mengambil pendapat yang sama, banyaklah ulama-ulama moden yang lain juga mengambil pendapat yang sama. Mereka kata apa? Mereka kata surah, menggambar surah pada zaman Nabi itu memang haram lah. Memang haram dan menyebab kepada dosa besar. Adapun surah, perkataan yang sama pada hari ini. Pada hari ini, perkataan yang sama digunakan pada zaman dulu. Zaman ini menggunakan perkataan yang sama, surah, tetapi bentuknya tak sama. Surah zaman tu orang kena ukir. Ukir. Surah zaman sekarang dia bukan. Dia macam cermin. Harus tak tengok cermin? Harus. Daripada zaman Nabi lagi, harus untuk tengok cermin. Mencermin. Tetapi, cermin itu, kita stopkan dia. Kita pegunkan cermin tu. Kita ada kemampuan untuk nak pegunkan cermin. Jadi isu dia bukan pada isu surah tadi. Walaupun perkataan yang sama sekarang digunakan gambar surah-surah, tapi bentuk gambar pada zaman Nabi yang diharamkan itu dan bentuk gambar yang ada pada hari ini, kita tengah sembang benda lain. Nabi cerita benda lain, kita cerita benda lain, tapi berkongsi pada nama yang sama. Orang Kelantan kata tuak, kita pun sebut tuak. Tuak kita haram, tuak Kelantan tak haram. Sebab dia sebut perkataan tuak, tapi dia duk bayang benda lain, dia bayang ayat nira. Kita duk sebut tuak, kita duk faham benda lain. Jadi dua benda yang berbeza. Walaupun istilahnya sama. Macam tu juga bab surah ni.
Surah pada zaman Nabi bentuk dia bukan macam sekarang. Sekarang punya bentuk adalah macam mencermin diri, tetapi kita stopkan cermin tu. Kita bukan buat, sebab tu dalam hadis kata apa dia dalam hadis tu dia kata orang yang teruk, paling teruk dari hari kiamat adalah musawirun. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan yang kamu ciptakan. Yang kita kata cermin tu, dia bukan cipta. Kita tak cipta yang tu. Kita hanya stop. Kita bukan buat bentuk kita buat bentuk manusia ke apa ke, buat bentuk burung ke. Kita bukan buat membentuk, kita tidak membentuk. Tetapi kita stopkan. So isunya macam kalau kita nak kiaskan benda tu, kita kena kias. Kita tak boleh pakai nas dalam bab ni. Sebab nas sebut benda lain. Nas tengah cerita perkara lain dan kita sebut cerita perkara lain. Jadi nas tidak berinteraksi dalam bab ni. Jadi nak pakai apa? Nak pakai qiyas. Kena pakai qiyas. Qiyas ni apa? Ada benda yang nas dan ada benda baru yang tak ada nas. Kita nak bagi hukum pada benda baru yang tak ada nas ni. Dan ada sifat yang sama antara benda yang ada nas dengan benda yang tak ada nas. Arak sebagai contoh. Arak zaman Nabi. Arak zaman Nabi ada nas. Kemudian yang berikutnya disebut apa dipanggil apa tu? Adalah minuman-minuman yang lain lah. Minuman anggur, minuman yang lain lah. Minuman, kalau arak ni dia daripada anggur. Dia daripada anggur. Jadi kita kata dia bukan daripada anggur. Contoh daripada strawberry lah. Kan, arak daripada strawberry. Arak daripada strawberry ataupun dia daripada strawberry. Tetapi walaupun sifat arak itu adalah daripada anggur, tetapi antara sifat arak juga adalah memabukkan. Dan sifat memabukkan ini memang adalah sifat utama pada arak itu. Yang dikatakan haram, yang disebut haram daripada sudut nas. Main pula strawberry. Strawberry yang dibuat, diperah dan diperam akhirnya menjadi arak wine. Wine apa namanya? Wine. Kan? Arak. Jadi cuma asal benda tu tak sama. Zaman Nabi tak ada arak strawberry sebagai contoh lah. Tak ada arak strawberry. Zaman kita ada arak strawberry. So arak strawberry tu adakah haram juga? Dia ada sifat, dia ada ilah yang sama, iaitu memabukkan. Jadi perkongsian pada memabukkan. Bila ada perkongsian memabukkan, maka hukum arak tadi, arak anggur tadi adalah sama dengan hukum arak strawberry ini adalah sama dengan hukum arak anggur. Nampak tak? Macam tu jugalah surah. Kalau surah sifatnya sama, baru dia boleh berkongsi. Kalau macam kita kata surah tadi ni, cermin yang di stop, maka dia mengambil hukum, dia nak kias, kena kias dengan cermin. Hukum cermin. Jika cermin di zaman Nabi SAW sifatnya adalah harus, maka cermin pada zaman sekarang juga harus. Isunya hanya stop cermin macam sekarang ni. Macam sekarang ni. Harus tak? Harus tak? Video ni. Haruslah. Kemudian kita stop. Macam mana kita boleh kata video harus, tiba-tiba gambar yang daripada video tu tak harus pula? Itu bercanggah disebabkan itu qiyas ma'al fariq. Qiyas dengan percanggahan yang banyak. Wallahu ta'ala alam. So saya mengambil pendapat sebahagian para ulama yang menyatakan bahawa surah itu bukanlah surah pada zaman Nabi SAW yang Nabi maksudkan, disebabkan banyak dalil-dalil yang dalil-dalil nas yang sebut tu bukanlah perkara yang sama dan ia harus untuk dilakukan. Selagi mana ia haruslah. Hambuh gambar Song Ji-ho dekat rumah hang. Tak haruslah. Tu bini orang, tu anak dara orang. Kan? Ambil letak kat rumah hang. Tu tak boleh lah. Jangan, bila kita kata harus tu, maka dia boleh perbincangan semula. Harus memang haruslah. Bolehlah kita bubuh. Tapi cumanya, ada harus tu boleh kadang-kadang jadi sunat, dapat pahala. Ada kadang-kadang boleh jadi wajib. Kadang-kadang boleh jadi haram. Ada kadang boleh jadi makruh. Habis gambar agung Perdana Menteri yang dekat pejabat-pejabat tu diwajibkan oleh pentadbiran kerajaan untuk diletakkan. Apa hukum dia? Jadi wajiblah.
sebab diwajibkan dan perkara itu khilaf ulama dan pemimpin boleh memilih salah satu daripada khilaf-khilaf itu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.